Hai, Assalamualaikum. Kita bertemu lagi. Happy weekend semua. Selamat pagi semua. Semoga korang semua sentiasa sihat, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala selalu. Okay, happy weekend. So, manfaatkan diri korang di hari weekend ni, buat aktiviti-aktiviti yang berguna dengan keluarga tersayang di rumah. Okay. So, kita bertemu lagi hari ni. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Saya Nur Azmira binti Abdul Razak. Boleh panggil saya Mira. Kepakaran kami adalah membantu mereka yang kekangan masa untuk menyediakan sambal hitam yang menepati rasa asli dari negeri Pahang dan tidak mengecewakan anda apabila mencubanya. Hai, Assalamualaikum dari saya. Okey. Selamat. Hai Iza Adit, terima kasih join live Mira hari ni. Happy weekend. So, pagi ni Mira nak share dengan korang apa itu kemurungan. Apa itu kemurungan? Sebab apa? Penyakit kemurungan ni sangat membimbangkan tau, sangat membimbangkan. Disebabkan apa? Secara global, tahun ni amat mencabar bagi kita. Tahun amat mencabar di seluruh dunia yang dilanda COVID-19 ni kan. Baca tu ada skrip tak? Kita nak share benda ni. So kita share dengan korang apa itu kemurungan hari ni. Okay. So korang tahu tak penyakit kemurungan ni kan, dah hampir 0.5 juta rakyat Malaysia dilanda kemurungan. Korang tak bimbang ke masalah kemurungan ni? Sangat membimbangkan, betul tak? Kan? Sangat membimbangkan, betul tak? So, benda ni statik dia merangkumi 2/3% rakyat negara berusia 16 tahun ke atas mengalami masalah mental. Benda ni sangat membimbangkan. Dah umur 16 tahun ke atas pun dah start ada penyakit mental. Betul tak? Tu sangat membimbangkan. Umur 16 usia belasan tahun pun dah ada penyakit mental. Sangat membimbangkan. So hari ni Mira nak share apa itu kemurungan. Apa itu kemurungan? Okey. Sebab ramai yang tak tahu dan ramai yang ambil sikap indah tak indah dengan penyakit kemurungan ni, tahu. So hari ni Mira nak share apa itu kemurungan. Sebab apa? Rata-rata masyarakat terkesan dengan ekonomi, kan. So dia jadi tekanan emosi seperti kebimbangan, kerisauan. So dia termasuk dalam kategori mengasingkan diri dia. Jadi ketidakpastian serta tekanan perasaan ni akibat perubahan dalam norma kehidupan dia. Itu yang terjadinya kesan kemurungan ni. Dia akibat perubahan norma kehidupan dia, tau. Akibat tekanan emosi tu. So siapa yang termasuk jugalah siapa yang bekerja menghadapi risiko akibat kehilangan pekerjaan, kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian, kekangan keuangan, tu antara akibat tekanan emosi yang terjadi. Boleh membuatkan diri tu kemurungan dan seterusnya mengakibatkan penyakit mental. Sebab apa? Penyakit mental statik di Malaysia penyakit yang kedua, tau. Penyakit yang kedua. Korang tak rasa benda tu membimbangkan ke? Membimbangkan ke? Penyakit mental ni sekarang dia dah ranking nombor 2 selepas penyakit jantung pada tahun 2020. Itu statik sekarang. Penyakit mental ranking dia nombor 2 selepas penyakit jantung nombor 1, nombor 2 penyakit mental. Sangat membimbangkan, betul tak? So kita, sebab apa? Laporan statik ni kan mengenai penyakit ni memang sangat membimbangkan dah sekarang. Sangat membimbangkan. Sebab apa? Rakyat kita dah berusia belasan tahun pun dah menghadapi masalah penyakit mental ni. Dia bukan
Dia sekarang penyakit mental ni dia tak kira usia, tak kira jantina, tak kira bangsa tau. Penyakit kemurungan ni. So hari ni Mira nak share apa itu kemurungan. So kan benda ni bila dia boleh bertambah rumitnya tau bila kurangnya pengetahuan tentang penyakit ni. So dalam masyarakat kita ni ramai yang memilih tidak mendapatkan rawatan. Buat endah tak endah je dengan penyakit ni. Dia tak ada pengetahuan yang sangat meluas tentang penyakit ni. Dia ambil endah dan tak endah je. Kan? So dia menyebabkan ramai yang tidak mendapatkan rawatan. So ataupun dia merawat sekejap. Okay, sorry. So dia tak mendapatkan rawatan atau dia merawat secara tradisional. So ramai tau masyarakat kita ni ambil endah tak endah dengan penyakit kemurungan ni. So dia sangat membimbangkan kalau ada yang setengah tu tak mendapatkan rawatan ataupun dia hanya merawat secara tradisional. Okay? So ni sangat membimbangkan kita. Sangat membimbangkan kita. So hari ni Mira nak share dengan korang apa itu kemurungan. Okay? Apa itu kemurungan? So kemurungan ni adalah gangguan perasaan seseorang tu tau. Gangguan perasaan, emosi seseorang itu dia ada melibatkan rasa sedih, dia sedih dia tu rasa sedih tu berpanjangan, lepas tu keletihan yang sangat maksima, lepas tu dia tiada tenaga, dia jadi cepat letih, tiada tenaga, dia akan rasa cepat marah. Lepas tu dia juga hilang minat setiap aktiviti yang dia suka tu, dia dah rasa hilang minat tu. Kan? Benda ni dia boleh berlarutan sehingga berbulan-bulan, sehingga bertahun-tahun. So kalau dia tak rawat dengan cepat, memang sangat bermasalah, sangat membimbangkan. Itu adalah kemurungan. Kemurungannya adalah dia ada gangguan perasaan, tekanan perasaan dia melalui emosi dia cepat marah, dia menyebabkan seorang tu merasa sedih yang berpanjangan, tak sudah sedih je tau. Dia ada rasa perasaan tu sedih berpanjangan, dia tiada tenaga dia terlalu lemah, dia tiada tenaga. Lepas tu dia hilang minat apa yang dia buat sebelum ni, dia hilang minat tu tau. Aktiviti yang dia minat sebelum ni, dia hilang minat tu. Kan, dia boleh berlarutan tau, berbulan-bulan, bertahun-tahun jika tak atasi masalah tu lah. Kalau dia tak merawat masalah tu, itulah apanya kemurungan, kan? Kemurungan kronik ni juga kemurungan kronik ni juga dia boleh menyebabkan pesakit tu mengalami halusinasi tau. Halusinasi yang boleh mencederakan diri dia, yang boleh mencederakan orang lain juga. Kan? So dia sebab tu yang banyak kes bunuh diri. Sebab tu yang banyak kes bunuh diri, bunuh orang, kan? Sebab dia ada perasaan dia boleh menyebabkan pesakit tu mengalami halusinasi tau. Halusinasi. Dia tak sedar apa yang dia buat. Itulah penyakit kemurungan. Sangat membimbangkan, sangat banyak masyarakat kita mengalami sekarang ni. Sebab tu Mira cerita tadi, statistik penyakit mental ni ranking nombor 2 selepas penyakit jantung tau. Kan? Sekejap tak mau. Kakak main. Ada gangguan di sini. Ni. Dah, itu je. Okey. Sekejap ada gangguan di sini. Minta maaf. So, bahayanya penyakit kemurungan ni tau. Bahaya sangat penyakit kemurungan ni jika tak dirawat dengan betul. So ramai masyarakat sekarang endah dan tak endah je dengan penyakit ni tau. Sebab dia tiada pengetahuan
tentang penyakit ni tau. So hari ni Mira nak share apa kemurungan. Apa kemurungan, okey? Dah lah, tak mau kacau. Sekarang dah ada start gangguan, okey? Dah start ada gangguan di sini. Minta maaf. Duduk sini. Duduk sini. Okey, Ibu buat kerja kejap. Okey. So, sebab apa penyakit mental ni, kemurungan ni sangat membimbangkan di kalangan kita tau. Sebab dalam sedar tak sedar ada masalah kemurungan tu. So kena merawat masalah tu. Okey? So itulah apa itu kemurungan tu adalah gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan seseorang tu merasa sedih berpanjangan, yang keletihan dan tiada tenaga. Dia akan rasa cepat marah. Dia juga hilang minat setiap aktiviti yang dia suka tu, dia hilang minat. Dia boleh berlanjutan, berlarutan sehingga berbulan-bulan, bertahun-tahunan jika tak dirawat dengan cara yang betul. Itu adalah maksud kemurungan. Okey? Siapa-siapa yang ada ciri-ciri tu, lebih baik merawat sebelum terlambat lah, sebelum lebih lagi serius lah benda ni. So kita tak nak penyakit kemurungan tu berlarutan kan. Sebab sekarang penyakit kemurungan ni sangat membimbangkan di negara kita. Umur belasan tahun pun dah menghadapi penyakit mental, akibat daripada tekanan perasaan mereka, tekanan emosi mereka. So kemurungan ni dia ada punca-punca dia ada penyebab dia. Kenapa terjadinya kemurungan ni? Jangan, tak mau, rosak nanti. Kan? Dah. Dia ada penyebab dia dan ada punca-punca kenapa berlakunya kemurungan ni dalam diri dia. So hari ni Mira nak share dengan korang sebab ilmu ni sangat bermanfaat jika korang dapat belajar sesuatu daripada apa yang Mira sharekan ni. Sebab semua orang tiada pengetahuan tentang apa itu kemurungan tau. So hari ni Mira share dengan korang. Korang pun bolehlah share dengan kawan-kawan korang tentang apa yang Mira sharekan ni. Semoga dia bermanfaatkan kepada orang lain juga. Okay? So tadi Mira nak continue punca dan penyebab kemurungan ni. Banyak punca dan penyebab kemurungan ni. Okey? Mana kakak? Tengah buat kerja lah. Dah tak boleh ni je. Dah. Okey. Okey, Mira nak share dengan korang apa penyebab dan apa punca dia. Apa penyebab dan apa punca kemurungannya. Okey? Dia melalui persekitaran tau. Melalui persekitaran maksudnya dia ada peristiwa-peristiwa hidup dia yang kekurangan sokongan daripada keluarga. Itu antara salah satu punca kemurungan melalui persekitaran. Dia orang kekurangan sokongan daripada keluarga dia orang. Itu punca utama dia. Dia kurang sokongan daripada keluarga. Yang mempunyai keluarga yang banyak masalah, yang tidak ambil berat tentang diri dia itu melalui persekitaran dia. Dia tiada sokongan daripada keluarga dia. Itu yang antara punca-punca terjadinya kemurungan ni. Okey? Okey tak? Audio okey tak? Clear tak? Suara clear tak? Kalau siapa dengar dengan jelas, boleh jawab jelas. Okey? So hari ni korang bolehlah share-share apa yang Mira nak sampaikan ni. Boleh memanfaatkan kepada orang lain juga. Okay? So sebab apa? Penyakit kemurungan ni sangat membimbangkan dah sekarang ni. Sangat membimbangkan di kalangan masyarakat kita. Tahu? Sebab ramai yang tak ada pengetahuan tentang penyakit mental ni. Dia terjadi daripada kemurungan lah. Asalnya daripada kemurungan. Di dalam sedar dan tak sedar boleh mengakibatkan penyakit mental ni. Okey, jelas. Okey, terima kasih jawab. Terima kasih jawab. Okey, jelas ya. Okey, alhamdulillah. So Mira sambung lagi. So daripada yang punca utama dia,
melalui persekitaran yang mereka tiada sokongan daripada keluarga diorang tau. Itu masalah dan punca terjadinya kemurungan ni tau. Kita kena faham tau, penyakit kemurungan ni sebenarnya sangat membimbangkan kita. Sebab dia dah dalam statik penyakit nombor 2 tau. Selepas penyakit jantung, penyakit mental adalah penyakit nombor 2 yang sangat membimbangkan sekarang ni tau. Tak boleh, ibu nak buat ni. Tak mau kacau, okey? Itu nombor 1, punca dia adalah persekitaran dia. So seterusnya melalui ubat-ubatan pun boleh terjadinya kemurungan ni. Melalui ubat-ubatan, setengah ubat darah tinggi pun boleh mencetus episod kemurungan ni tau. Tak nak kakak yang kacau di sini. Duduk. Melalui ubat-ubatan, contohnya ubat darah tinggi pun boleh mencetus kemurungan tau. Tapi benda ni dia boleh beransur hilang tau jika ubat tersebut dah diberhentikan lah. Kalau dah stop makan ubat tu, risiko dia untuk kemurungan tu akan hilang sendirinya. Okey? So itu nombor 2, melalui ubat-ubatan. Yang seterusnya melalui corak pemikiran. Corak pemikiran ni ialah apa, dia terdapat corak tertentu dalam pemikiran yang boleh mencetus kemurungan ni tau. Dia termasuk bagaimana persepsi kita kepada diri sendiri dalam kehidupan dan dunia keseluruhannya. Itu adalah melalui corak pemikiran. Ada gangguan di sini lah. Dah start ada gangguan di sini, minta maaf ya. So lah, biasalah dah ada anak-anak kecil ni, tahu je lah. Diorang sekarang pun boleh buat saya punya jadi kemurungan juga. Tapi kita kena sentiasa positif. Kena sentiasa positif, bersabar, okey? Faham je lah. Okey, minta maaf. Itu masalah saya sekarang ni. Yang selalu saya hadapi masalah. So elakkan kemurungan dalam diri kita. Elakkan seboleh-bolehnya kita elakkan kemurungan yang ada dalam diri kita. Okey, elakkan. Elakkanlah penyakit kemurungan ni, sangat membimbangkan, sangat bahaya, tahu tak? Sebab itulah Mira hari ni nak share apa tu kemurungan. Lepas tu selain daripada tu, punca kemurungan juga. Hai Kamal Alia Bird. Hai. Terima kasih join. Anak-anak kemurungan pun, ya, budak-budak pun sekarang dah pandai kemurungan dah, tahu bahaya. Hai di hati, assalamualaikum. Terima kasih join. Tak boleh ni rosak. Kakak main lain. Kakak ambil lain. Ni. Kakak ambil ni. Okey. Dia dah start. Dia dah mula mengganggu dah. Sekarang ni dah mula mengganggu ibu dia dah. Nak buat kerja, dia pun nak buat kerja sama. Awak nak apa? Nak buat apa? Nak apa? Sudahlah tu, ambil yang ni sudahlah. Nah. Dah pergi duduk sana, pergi colour. Pergi ambil colour tu, pergi colour. Okey? So kita nak buat kerja pun dah terganggu dah sekarang ni. Okey, minta maaf. Minta maaf. So bahayanya penyakit kemurungan ni tau, bahaya, sangat bahaya. Hai, assalamualaikum Faradila. Alhamdulillah, terima kasih join Mira live hari ni. Mira nak share apa itu kemurungan. Kalau korang nak tahu statistik di Malaysia sekarang ni, tahun 2020, penyakit mental adalah ranking nombor 2 selepas penyakit jantung. Korang tak rasa membimbangkan ke penyakit kemurungan ni di kalangan masyarakat Malaysia sekarang ni? Penyakit kemurungan, penyakit mental dah dalam ranking nombor 2 pada tahun 2020 ni. Sangat membimbangkan tau. Sebab usia
belasan tahun pun dah mempunyai penyakit mental. Tak rasa membimbangkan ke? Nak apa? Nah, kan sangat membimbangkan tau. Belasan tahun pun dah ada penyakit mental. Dia tak kira usia dia tak kira jantina, tak kira bangsa tau. Penyakit mental sekarang ni. Dia sangat membimbangkan dah sekarang ni. Kan? So hari ni Mira nak share apa itu kemurungan. So melalui punca-punca tadi itulah yang terjadinya kemurungan. Antaranya tadi Mira share melalui persekitaran, melalui ubat-ubatan, melalui corak pemikiran dan seterusnya. Peristiwa lain ni yang boleh mencetus kemurungan termasuklah penyalahgunaan dadah dan arak. So sekarang benda ni banyak terjadi di kalangan kita. Banyak penyalahgunaan dadah, kan? Lepas tu ketagih arak, itu yang salah satu punca penyebabnya kemurungan. Tahu? Seterusnya, dia kehilangan orang yang disayangi pun boleh menyebabkan pencetusnya terjadinya kemurungan dalam diri. Selepas itu dah habis sama. Dah habis. Main yang lain. Okey. Seterusnya, perempuan yang baru melahirkan anak pun boleh puncanya terjadinya kemurungan ni tau. Kita dalam sedar tak sedar je tau benda ni terjadi dalam diri. Kemurungan dalam diri kita. So kita kena ada pengetahuan tau tentang ni. Kena ada pengetahuan. Sebab sekarang ni masyarakat kita ambil endah dan tak endah je tau. Dia jadi rumit. Kalau kurangnya pengetahuan ni, penyakit ni berbahaya tau. Sangat bahaya di kalangan masyarakat kita, yang menyebabkan ramai yang memilih tidak merawat ataupun dia merawat secara tradisional. Tu yang sangat membimbangkan, yang sangat merumitkan. Jika masyarakat kita dia tidak merawat, dia tak nak merawat ataupun dia merawat secara tradisional. Okey? Itu yang membimbangkan tau. Sangat membimbangkan. Okey, Mira nak share lagi. Okey tak ni? Okey tak? Panjang lebar dah bercerita. Okey tak? Jelas tak? Jelas tak? Faham tak? Tak bising. So, tak mau kakak. Tak mau. Tak lagi kan? Pintu ni berkunci tadi tau. Lepas tu, dia ketuk. Terpaksalah buka. Tidak mengganggu live ibu dia. Biasalah bila dah ada anak kecil ni macam ni lah. So, itu pun boleh membuat kemurungan. Betul tak? Boleh membuat kemurungan. Tapi kalau boleh kita elakkan lah. Kita kena sentiasa berfikiran positif tau. Kena bersabar. Kita ingat Tuhan kita. Okay? Itu adalah cara yang terbaik untuk kita kawal perasaan kemurungan kita tu. Okay. So, yang tadi tu, itu adalah antara punca-punca terjadinya kemurungan tau. Itu yang mengakibatkan terjadinya kemurungan dalam diri. Okay? So meroyan. Itu meroyan tu selalunya terjadi selepas ibu melahirkan anak. Jika dia tak jaga emosi dia selalu bersedih kan. Itu boleh membuatkan perasaan kemurungan dalam diri dia, boleh menyebabkan penyakit mental tau. Penyakit mental. Bahaya tau, sangat bahaya. Jangan fikir benda tu biasa tau. Aisyah jangan kacau. Ya, di hari-hari kacau tu sebenarnya tau. Bila kita tutup pintu, kunci pintu, dia ketuk. Habis tu nak tak nak kena buka jugalah. Kan? Terpaksa, dia suka kacau. So itu masalah ibu dia sekarang. Okay? So Mira share lagi. Apa selepas tu dia mempunyai tanda-tanda. Apa tanda-tanda dan gejala kemurungan ni tau. Banyak sebenarnya, kalau nak tahu, banyak gejala dan tanda
kemurungan. Contohnya dia kesedihan, dia terasa kekosongan dalam diri dia berpanjangan tau. Tu nombor 1. Dia adalah tanda-tanda dan gejala kemurungan. Dia rasa sedih berpanjangan, rasa perasaan dia tu kosong, zero dalam diri dia yang berpanjangan. Lepas tu dia hilang minat dengan keseronokan yang terhadap hobi. Dia ada hobi sebenarnya, tapi bila dah ada kemurungan ni, dia automatik hilang rasa minat dengan aktiviti yang dia nak tu tau. Dia dah rasa hilang minat nak melakukan aktiviti hobi dia tu. So kan, itu antara tanda-tanda dia akan rasa cepat letih, cepat rasa marah. Ni tanda-tanda kemurungan. Selalu nak marah kan, sikit-sikit nak marah, lepas tu letih berpanjangan, tiada tenaga, tak ada tenaga, letih, cepat marah. Ni adalah tanda-tanda kemurungan tau. Tanda-tanda kemurungan. Lepas tu dia juga ada perasaan yang mudah putus asa. Bila buat sesuatu tu, bila dia dah give up, dia tak nak berusaha dan dia cepat give up tau, cepat mudah putus asa. Orang yang ada ciri-ciri kemurungan ni, inilah tanda-tandanya. Dia cepat berputus asa. Lepas tu perasaan tu selalu ada rasa perasaan bersalah tau. Perasaan bersalah dalam diri tu besar sangat dalam diri dia tu. Perasaan yang bersalah yang sangat besar dalam diri dia. Ini adalah tanda-tanda kemurungan. Okay. So rasa selain tu, dia rasa diri dia tak berguna. Dia rasa diri dia tak berguna. Yelah, dah rasa diri dia tak berguna, itu adalah tanda-tanda. Lepas tu gangguan tidur yang terjadi dalam diri dia. Terlalu bangun awal ke, ataupun dia berlebihan tidur. Ni adalah tanda-tanda kemurungan. Lepas tu dia ada rasa dalam diri dia, dia akan rasa lebih baik mati ke. Sebab itulah adanya percubaan bunuh diri tau. Sebab dia dah ada dalam diri dia selalu cakap lebih baik mati je kan. Lepas tu mulalah nak bunuh diri. Itulah tanda-tanda kemurungan tau. Sebab tu tengok sekarang budak belasan tahun pun dah banyak kes bunuh diri. Sebab apa? Diorang mempunyai penyakit mental, diorang mempunyai kemurungan dalam diri diorang. So diorang tak boleh fikir dengan rasional tau. So diorang sanggup bunuh diri. Sebab akibat kemurungan ni lah yang melampau-lampau dah dalam diri dia. So dia akan rasa tak tenteram, mudah marah kan. Dia akan jadi hilang tumpuan dan ingatan yang baik. Kurang daya tumpuan dan ingatan yang baik. Ini adalah tanda-tanda dan gejala kemurungan tau. Lepas tu dia juga mudah cemas tau. Dia mudah cemas dan fobia sesuatu. Dia mudah cemas dan fobia sesuatu. Ini adalah tanda-tanda, antara tanda-tanda kemurungan. Okey, banyak lagi sebenarnya tau. So apa yang Mira share ni, korang bolehlah share dengan kawan-kawan korang kan. Apa masalah, apa kemurungan ni. Sangat bermanfaat siapa-siapa yang tengok ni. Okay? Okay tak? Jangan pula dalam diri kita ada rasa kemurungan tu. Kalau boleh kita elakkanlah. Jangan ada rasa kemurungan dalam diri kita. Okay? Sebab kita pun tahu sekarang ni orang banyak kemurungan disebabkan norma kehidupan tau. Melalui norma kehidupan dia, perubahan norma kehidupan dia. Sebab ramai, rata-rata masyarakat kita sekarang ni terkesan emosi tau. Terkesan emosi seperti kebimbangan, ketakutan, jadi pengasingan, ketidakpastian, serta tekanan perasaan akibat perubahan daripada norma kehidupan. Itu yang terjadinya kemurungan ni tau. Itunya terjadinya kemurungan ni. Okay tak? So siapa-siapa yang
bekerja menghadapi risiko akibat kehilangan pekerjaan tu pun boleh tercetusnya masalah kemurungan ni, sebab dia dah hilang punca pencarian dia kan. Dia dah hilang punca pencarian dia, dia dah kekangan keuangan pun boleh mencetus kemurungan sekarang ni. Banyak terjadinya tau. Sebab itulah Mira cakap tadi, statistik di Malaysia penyakit mental ranking nombor 2 selepas penyakit jantung tau. Kadang-kadang boleh juga rasa kemurungan dalam menguruskan rumah tangga bila suami pun tak menolong. Betul tak? Ya, sangat betul. Betul tu. Sebab tu dalam diri kita bila dah berumah tangga ni, kita kena support each other tau. Kita kena support each other. Kita kena faham apa tugas suami, apa tugas isteri. So sama-sama membantu, sama-sama kerjasama. Sangat penting tau. Benda tu pun boleh membuatkan kita kemurungan tau. Boleh mencetus kemurungan. Kita rasa sedih berpanjangan. Betul tak? Sebab tu bila kita dah berumah tangga ni, kerjasama antara suami dan isteri tu sangat penting. Walaupun suami tu bekerja ke, isteri tu bekerja ke, sama-sama kena bantu, saling bantu membantu. Boleh ringan, sama-sama ringan, sama-sama tolong kan. So janganlah nak lepas tangan dekat sebelah pihak je. So sama-sama pikul tanggungjawab tu. Benda ni sangat penting tau. Bila dah lama-lama, dia boleh membuatkan emosi tau. Dia boleh memainkan emosi kita. Kita jadi stres kan, cepat marah, kita jadi letih berpanjangan. Lepas tu tumpuan kita pun tak menentu, ingatan kita pun tak bagus. Betul tak? So kemurungan ni kalau kita tak dirawat, sangat membimbangkan, sangat bahaya tau. Sebab tu perlu ada pengetahuan tentang kemurungan ni. Kan? Sangat membimbangkan. Itu adalah antara tanda-tandanya. Okey? Hai, Assalamualaikum Nadia Naim. Terima kasih watching. Hari ni Mira. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Saya Nur Azmira binti Abdul Razak. Boleh panggil saya Mira. Hari ni Mira share apa itu kemurungan. Apa itu kemurungan? Sebab dalam sekarang masyarakat kita 0.5 juta rakyat Malaysia dah menghadapi, dah mempunyai penyakit mental tau. Ini sangat membimbangkan. Statistik ni sangat membimbangkan tau. Sebab banyak tau jumlah tu. Bukan sikit-sikit tau, banyak. Sebab penyakit mental sekarang ni dah ranking nombor 2 di Malaysia pada tahun 2020. Sebab apa? Tekanan emosi yang melampau yang tidak didapat, yang mereka tak rawat, jadi berlarutan. So banyaklah terjadinya perkara-perkara yang tak diingini. Tengoklah sekarang, dunia sekarang macam-macam terjadi. Bunuh anak, bunuh abang kan, bunuh orang. So macam benda tu yang buatkan terjadinya emosi kemurungan ni tau. Sangat membimbangkan dah sekarang ni, sangat membimbangkan. Kadang-kadang menangis tiba-tiba tak tahu punca. Itulah kemurungan. Yelah, bila kita dah rasa sedih tu berpanjangan, so apa lagi? So menangislah, betul tak? Mesti akan menangis sebab kita dah rasa sedih. Sebab tu Mira cakap tadi, nombor 1 nombor 1 ada maksud kemurungan tu adalah gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan seseorang itu merasa sedih berpanjangan. Itu adalah maksud kemurungan tau. Kemurungan tu ialah dia, seseorang tu menyebabkan dia merasa sedih yang berpanjangan, keletihan, tiada tenaga, kan, dia cepat marah dan juga hilang minat terhadap aktiviti yang dia suka tu. Dia hilang minat terus. Itu adalah kemurungan. So korang janganlah jadikan, cuba positifkan diri tau. Cuba positifkan diri bila dah ada rasa perasaan macam tu. Okay, tak nak lah. Sebab banyak keburukan. Bila dah start kemurungan ni, banyak keburukan dia tau. So Mira nak share apa itu kemurungan kan. So tadi Mira dah share punca dia dan tanda-tanda dia. Seterusnya, siapa yang berisiko? Okey, dia ada siapa yang berisiko sangat terhadap penyakit kemurungan ni, penyakit mental ni.
So antaranya orang yang pernah mengalami kemurungan sebelum ni tau. Siapa yang mengalami kemurungan pada masa-masa yang lepas, dia adalah antara orang yang berisiko. Ya. Dah, lepas tu itu antara orang. Sekejap Nah, siapa yang mengalami kemurungan pada masa lepas, ini adalah siapa yang berisiko. Selepas tu siapa yang mempunyai ahli keluarga yang menghidapi kemurungan pun boleh yang jadikan sebagai risiko. Maknanya faktor keturunan lah, maksudnya faktor keturunan. Siapa-siapa yang mempunyai ahli keluarga yang menghadapi kemurungan ni, dia akan membolehkan seseorang tu yang risiko kepada kemurungan. Selain tu dia menghidapi penyakit kronik. Korang tahu kan penyakit kronik, penyakit apa? Penyakit kronik tu contoh kanser, kanser, penyakit jantung. Tu semua penyakit kronik kan. Bila seseorang ada penyakit kronik tu, dia rasa diri dia sangat macam down tau, sangat down. So sebab itulah dia sangat berisiko menghadapi kemurungan ni, sebab dia ada penyakit tu. Dia rasa tak boleh nak survive lagi ke. Ni adalah antara orang-orang yang berisiko, orang yang mempunyai penyakit kronik. Kanser lah, selalunya penyakit kanser. Sebab tu orang yang penyakit kanser ni, dia kena selalu tabah, selalu kuat, selalu kena ada dalam diri dia, kena ada selalu di kaunselor lah. Ada kaunselor yang boleh selalu menasihat dia. Lepas tu siapa yang berisiko adalah orang yang kehilangan kematian orang yang disayangi secara tiba-tiba pun boleh membuatkan orang tu berisiko menjadi kemurungan. Yelah, orang yang kita sayang tiba-tiba dah pergi meninggalkan kita, kita akan rasa sedih kan, rasa sedih, sangat sedih. So benda ni kalau berlarutan, sedih tu berlarutan, so dia akan membuatkan kita rasa kemurungan dalam diri kita tau. Dia akan rasa kemurungan dalam diri dia. Siapa tak sedih orang yang kita sayang, orang yang kita paling sayang pergi meninggalkan kita? Tak boleh. So benda ni, orang-orang ni yang boleh membuatkan berisiko untuk menghadapi penyakit kemurungan ni tau. So kalau siapa-siapa tu, kita kena reda. Kita kena reda orang yang dah pergi meninggalkan kita tu. Kita kena reda, kita kena sabar dan tabah kan. So benda ni jangan berlarutan je. Benda ni jika berlarutan, dia akan menjadi pencetus terjadinya kemurungan dalam diri tau. Hi Hira, thank you for watching. Hi. Kita nak share apa itu kemurungan, depression. Okay, distress. Sebab apa? Distress dalam diri kita ni sangat bahaya tau kalau kita tak dirawat dengan betul, cara yang betul. Sebab ramai masyarakat kita sekarang ni, penyakit kemurungan ni buat macam indah dan tak indah, dia tak merawat dengan cara yang betul tau. Ada yang jenis tak merawat langsung, biar je benda tu berlarutan. Sangat membimbangkan tau. Benda ni bahaya. Sebab penyakit kemurungan ni, dia ada satu perasaan halusinasi tau. Perasaan halusinasi yang boleh mencederakan diri sendiri, yang boleh mencederakan orang lain juga. Sebab tu sekarang kita tengok berita sekarang, banyak kes bunuh, betul tak? Banyak kes bunuh antara satu sama lain. Bunuh anak, bunuh ibu, bunuh kawan kan. Itu bahaya tau sekarang. Bila ada penyakit kemurungan dalam diri ni, bahaya, sangat bahaya. So benda ni boleh jadikan satu pengetahuan untuk korang apa yang Mira share ni. So korang bolehlah share dengan kawan-kawan korang, okay? So itu yang antara orang yang berisiko, kematian orang yang disayangi. Lepas tu melalui perceraian, masalah rumah tangga, perceraian pun banyak kes berlaku sekarang ni kan, betul tak? Benda tu pun boleh membuat tekanan emosi tau. Bila kita, sesiapa yang bercerai tu, yang ada perceraian tu, boleh membuatkan emosi terganggu tau. Sebab itulah bolehnya cetusnya kemurungan ni. Ini antara orang yang sangat berisiko boleh menghadapi kemurungan dalam diri dia. Okay, seterusnya penyalahan
penyalahan ubat-ubatan tertentu pun boleh. Yang boleh yang merisikokan diri dia. Lepas tu seterusnya mangsa penderaan. Mangsa penderaan ni boleh merisikokan seseorang tu kepada kemurungan. Okey. Tu tak? Yalah, dah ada kena dera hari-hari kan. So benda tu boleh mencetus tekanan emosi dia tau. So dia akan rasa sedih berpanjangan, stres kan, rasa tak dihargai kan, rasa tak berguna dalam hidup dia. Itulah yang bahayanya orang-orang yang macam ni. Dia boleh cetus kepada yang berisiko untuk menghadapi kemurungan. Mangsa penderaan, tekanan di tempat kerja pun boleh tau menjadi kemurungan. Kalau kita dah stres sangat di tempat kerja kita tu, hari-hari kita masuk je kerja, stres, balik pun stres, lepas tu balik rumah pun stres, kan. So benda ni yang bolehnya cetusnya kemurungan dalam diri dia. Kan, ini adalah orang siapa yang berisiko. Yang Mira share ni sekarang ni siapa yang berisiko. Okey. Seterusnya perasaan sedih semasa dalam pantang. Tadi ada orang cakap meroyan, kan? Betul. Siapa yang selepas bersalin tu, kalau tak jaga emosi dia dengan baik, dia ada perasaan yang sedih, tak tenteram, tak tenang selepas bersalin ni. Orang yang baru lepas bersalin ni sebenarnya kita kena jaga tau. Kena jaga setiap emosi dia. Kena jaga emosi dia. Sebab orang yang baru bersalin ni kan, emosi dia nombor satu sangat penting. Dia kena jaga emosi dia. Dia kena selalu happy. So ada orang yang hargai dia, selalu support dia, bantu dia. So bila tak ada orang-orang dekat dengan dia, dia akan jadi tercetusnya perasaan sedih ke, rasa macam dia ada satu perasaan tau. Siapa yang pernah bersalin tu tahulah, kalau kita tak ada sokongan, tak ada support daripada orang yang kita sayang, dia akan ada rasa sedih kan. So sebab itulah sangat penting sokongan daripada orang-orang yang terdekat dengan kita tau. Bagi yang baru lepas bersalin ni, kena jaga sangat emosi. Emosi sangat penting, kena jaga. Kalau tak, dia boleh mencetus kemurungan tau. Penyakit meroyan itulah, kalau dah berlanjutan, dibiarkan macam tu je, dia akan jadi penyakit mental. Okay. Bahaya tau. Penyakit mental ni jangan main-main. Bahaya sebab dia tak normal lah. Betul tak? Tak normal. Kan? So itu adalah antara siapa yang berisiko tau. Okay tak ni? Panjang lebar lah cerita ni. Panjang lebar lah. So korang faham tak? Faham tak apa yang Mira sampaikan ni? Faham tak? Okay. Faham tak? So kita sangat membimbangkan tau kalau kemurungan ni ada dalam diri kita. So kalau boleh kita elakkanlah, sebab dia banyak keburukan dia tau. Kalau kita ada kemurungan dalam diri kita, kemurungan ni adalah perasaan yang tekanan perasaan tau. Tekanan perasaan, yang gangguan perasaan seseorang, yang menyebabkan seseorang itu merasa sedih yang berpanjangan tau. Ini adalah kemurungan. Kemurungan adalah gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan seseorang itu merasa sedih yang berpanjangan, dia keletihan, dia tiada tenaga, kan? Itu adalah kemurungan tau. Dia boleh berlarutan sehingga berbulan-bulan, bertahun-tahun kalau tak merawatnya. Kalau tak merawat dengan baik, bahaya, sangat bahaya tau. So kita elakkanlah. Okay? So Mira dah share siapa yang berisiko tu tadi. Ramai yang siapa-siapa yang berisiko tu, antaranya itulah yang pernah mengalami kemurungan pada masa lepas, kan? Ibu yang baru lepas bersalin, mangsa penderaan, lagi masalah rumah tangga, perceraian, penyalahan gunaan dadah dan ketagih arak. Itu adalah siapa yang berisiko mendapat kemurungan ni. Itu antara siapa-siapa yang berisiko. Masa penderaan, stres di tempat kerja, okey?
siapa yang mengalami penderaan semasa kanak-kanak pun boleh mencetus kemurungan, sehingga mengakibatkan kemurungan lah dalam diri dia. So sekarang ni Mira nak share lagi apa kesan sampingan dia tahu. Kesan sampingan yang menghadapi siapa yang ada simptom-simptom kemurungan ni, dia ada kesan sampingan dia tau. Dia ada kesan-kesan sampingan dia. Contohnya mulut dia selalu kering kan. So kalau rasa macam tu, atas sini korang banyakkan minum air kan, banyakkan minum air. Bila murung boleh buat sesuatu di luar batasan. Betul lah. Bila kita murung, kita dah tak berfikiran waras, kita dah tak berfikiran rasional, kita sanggup buat apa yang tak dijangka tau, di luar jangkaan kita. Sebab itulah ada sesetengah yang kemurungan tu, dia ada halusinasi yang dia tak boleh nak kontrol dalam diri dia, sebab kemurungan tu dah terlampau lama, dah berlarutan kan. So dia, sebab itulah ada yang ibu sanggup bunuh anak kan, anak sanggup bunuh ibu, betul tak? Sebab tu bahayanya kemurungan ni, dia buat sesuatu di luar jangkaan dia. Dia buat sesuatu di luar jangkaan dia, betul tu. So itu antara siapa-siapa yang berisiko lah. Krisis ekonomi sekarang, so tahulah krisis ekonomi kita sekarang sangat merudum, betul tak? So banyak orang dibuang kerja kan, diorang dah tak ada punca pendapatan, diorang dah kekangan keuangan diorang. So benda ni yang boleh mencetuskan kemurungan dalam diri diorang tau. So benda ni sebenarnya banyak yang terjadi di kalangan kita, masyarakat kita sekarang ni, melalui krisis ekonomi yang membuatkan seseorang tu berisiko mendapat penyakit mental ataupun kemurungan dalam diri dia kan, betul tak? So tadi sambung lagi tentang kesan sampingan kemurungan ni, iaitu mulut selalu kering. So nak atasi mulut selalu kering, kita kena banyak minum air yang banyak, ataupun kunyah gula-gula getah yang kurang gula. So lebih baik kita minum air lah, air putih dengan banyak untuk elakkan masalah mulut kering. So sembelit pun membuatkan antara kesan sampingan kemurungan tau. Siapa yang rasa selalu kesembelit tu, itu adalah simptom kemurungan. So korang nak atasi, makanlah buah-buahan, sayur-sayuran, banyak minum air kan. Itu adalah cara untuk atasi sembelit. So selain tu, kesan sampingan selain tu, dia mengalami masalah undi kencing, dia mengalami masalah penglihatan yang kabur. Ni adalah kesan sampingan kemurungan. Selebihnya yang last sekali, pening kan. So ini adalah kesan-kesan sampingan kemurungan, iaitu mulut kering, masalah undi kencing, masalah sembelit, masalah pening. Itu adalah antara kesan-kesan sampingan kemurungan. Okey? Korang jangan salah faham tau. Jangan salah faham kemurungan ni. Kemurungan ni jangan salah faham tentang kemurungan. Sebab ia bukannya tak boleh dirawat. Kemurungan ni dah. Okey, cantik. Dah lah. Jangan salah faham tentang kemurungan ni. Ianya tidak boleh dirawat, ataupun ianya tidak perlu dirawat dan boleh hilang dengan sendirinya. Ianya sesuatu yang memalukan. Ianya petunjuk seseorang yang mempunyai karakter yang lemah. Korang jangan salah faham tau. Benda ni sebenarnya boleh dirawat. Dia boleh dirawat, dia boleh dikesan dengan lebih cepat dan lebih awal. So jangan ambil endah tak endah tahu dengan penyakit kemurungan ni. Kan? Jangan salah faham tentang kemurungan ni. Dia tidak boleh dirawat tu sebenarnya dia boleh dirawat. So jangan ambil mudah tentang kemurungan ni. Sebab itulah ada yang salah faham tau. Ada yang salah faham cakap penyakit ni tak boleh dirawat lah. Penyakit ni tak perlu dirawat, dia boleh baik sendirilah kan. Dia sesuatu yang memalukan. Seterusnya dia menunjukkan seseorang tu karakter yang lemah. Jangan salah faham tau.
Tapi setengah orang tu yang salah faham cakap macam tu. Ada yang cakap macam tu, benda ni tak boleh dirawat lah. Tak boleh, dah cantik dah. Okay, wow. Tengok tu. Oh, dia main make up ibu dia. Okay. Sebenarnya benda ni dia boleh dirawat. No. Terus sini. Okay. Okay, dia boleh dirawat dengan lebih awal lagi. So, jangan salah faham. Okay. So, itu adalah kesan-kesan sampingan dia. So, kalau korang nak tahu macam mana cara pencegahan dia. Cara pencegahan dia adalah korang kena ketahui penyakit anda. Kena ketahui penyakit anda. Itu adalah pencegahan dia. Pencegahan dia. Lepas tu korang kena bertenang, sentiasa bercakap positif. Sebab tu pentingnya positif dalam diri tau. Kena sentiasa bersikap positif, kena sentiasa bertenang kan. Bertenang. Lepas tu kita kena rancang keuangan kita. Sebab tu bila kita dah hilang pekerjaan tu, sebelum tu kita kena rancang keuangan kita dengan baik tau. Sebelum terjadi apa-apa risiko, high risiko yang terjadi dalam diri kita. So kita kena pandai merancang keuangan. Ini adalah pencegahan dia. Lepas tu kita kena amalkan gaya hidup. Kita kena amalkan gaya hidup sihat kita. Kita menyertai aktiviti yang membuatkan kita rasa gembira. Contoh kita bersenam kan. Kita bersenam. Kita menyertai aktiviti keagamaan dan sosial. Simpan kakak. Simpan. Okey, ini adalah pencegahan daripada kemurungan tu. Kena bercerita dengan orang yang dipercayai. Betul, kita kena kongsi, kita kena luahkan apa yang terpendam dengan diri kita. Jangan kita simpan terlalu lama tau. Benda ni kalau kita tak luahkan, kita tak share dengan seorang yang kita boleh percayai, dia boleh menghantui dalam diri kita. Dia boleh, kita akan rasa macam, dia akan rasa diri tu down selalu kan. Rasa macam selalu putus asa ke kan. So lebih baik kita luahkan, kita jangan pendam. Apa yang kita rasa tu, apa yang kita tak puas hati tu, apa yang kita sedih tu, kita luahkan kepada seseorang yang kita boleh percayai. Jangan share pula dengan orang yang kita tak boleh percayai. Kita share dengan orang yang boleh kita percayai, orang yang terdekat dengan diri kita. Contohnya keluarga kita lah. Betul tak? Jangan duduk sorang-sorang. Betul, jangan duduk sorang-sorang. Bila ada sesuatu masalah tu, kalau boleh cuba selesaikan dengan tenang. Cari solution dia. Cari solution dia untuk mengatasi apa yang kita alami tu. So jangan buat sorang-sorang. Apa-apa perkara pun jangan buat sorang-sorang. Kita kena ada seseorang yang dapat support, sokongan daripada seseorang tu. Okay? Betul tu, sangat betul. Itu antara pencegahan dia tau. Pencegahan. So kemurungan ni dia ada rawatan dia tau. Jangan cakap kemurungan ni tak ada rawat, tak boleh dirawat. Sebab tu ada yang salah faham. Ada yang cakap, ada yang salah faham benda ni tak payah dirawat, benda ni boleh hilang sendiri. Tak tahu, benda ni kena dirawat. Dia kena dirawat. So apa yang perlu dirawat adalah melalui penggunaan ubat. Dia menggunakan ubat anti-distress. Dia ada ubat distress. So siapa-siapa yang ada kemurungan tu, kalau nak dirawatnya, dia menggunakan ubat anti-distress. Dia kena makan ubat tu tau. So sebab itulah kena jumpa doktor. Kena jumpa doktor kan. Mendapat rawatan tu. Untuk mendapatkan ubat anti-distress tu, itu adalah antara rawatan kemurungan ni. Nombor 2, melalui psikoterapi. So kena jumpalah psikoterapi ni, kena rawat secara psikoterapi. Dan seterusnya counselling. Sebab itulah pentingnya counselling ni, kena jumpa kaunselor. Kita di counselling apa masalah kita kena luahkan apa masalah kita. Sebab itulah kita kena jumpa kaunseling. Okey? Itu adalah antara rawatan-rawatan untuk kemurungan. Rawatan-rawatan untuk kemurungan. Okey tak? Jangan cakap penyakit kemurungan ni tiada, tak boleh dirawat. Benda ni dia boleh boleh hilang sendiri. Tak ya? Jangan salah faham. Benda ni boleh dirawat sebenarnya. Boleh dirawat. So apa yang perlu korang buat jika ada mengalami kemurungan ni? So korang kenalah berjumpa dengan doktor di hospital kan.
berjumpa dengan kaunselor, buat sesuatu yang membuatkan anda gembira kan. Jangan duk fikir masalah, fikir sedih berpanjang kan. Sebab tu yang benda ni boleh membuat kemurungan tau, kalau fikir sedih je tau. So kita elakkan perasaan sedih tu, jangan terlalu ikut emosi kita tau. Kita buat aktiviti yang membuatkan kita rasa gembira, kita rasa happy. Buat aktiviti, sesuatu aktiviti. Jangan kita rasa benda ni tak boleh diselesaikan, apa-apa masalah yang tak boleh diselesaikan, kita buat sesuatu yang menggembirakan hati kita. Korang tahulah apa yang menggembirakan hati kan. So buat sesuatu. Jangan fikir sedih 24 jam tu. Jangan tahu. Jangan rasa sedih je dalam diri kita. Kalau walaupun sedih tu ada, tapi jangan memaksimalkan kesedihan tu tau. Jangan. Buat sesuatu yang menggembirakan hati kita. Okay? Itu adalah apa yang kita perlu buat kalau kita ada mengalami kemurungan. Kalau kita dah ada simptom-simptom kemurungan tu, kita nak elakkan, kita buat sesuatu yang membuatkan kita rasa gembira, kita rasa ketawa, kita happy, okey? Lepas tu kita rehatkan diri kita dari perkara rutin kita. Kalau boleh kita cuba rehatkan diri kita tau. Rehatkan diri sebab apa? Orang yang mempunyai kemurungan ni, dia mempunyai tahap keletihan yang maksima tau, yang dia tak ada tenaga tau. Sebab tu dia ada rasa letih sangat tau. Sebab tu dia ada letih dan kemurungan dalam diri dia. So kita kena rehatkan diri kita. Daripada rutin harian, daripada rutin perkara-perkara rutin kita. So kita elakkan membuat keputusan yang sangat yang besar dan berisiko. Ini adalah apa yang perlu dibuat jika anda mengalami kemurungan. Elakkan membuat keputusan yang besar dan berisiko. Elakkan, kalau boleh elakkan buat keputusan yang berisiko tinggi. Okay? So seterusnya, kita paling utama bagi umat Islam, kita dekatkan diri kita dengan Tuhan, dengan Allah kita. Itu adalah paling terbaik untuk kita cara mengatasi penyakit kemurungan ni. Sesiapa yang mengalami kemurungan ni, paling penting kita dekatkan diri kita dengan Tuhan kita. Itu adalah cara yang paling terbaik. Okay? Apa yang Mira kongsikan ni, semoga bermanfaatkan kepada orang lain juga. Okay? Korang bolehlah share-share. Itu adalah Mira share apanya kemurungan ni. Korang tahu kan, penyakit kemurungan sekarang ni sangat berleluasa, sangat membimbangkan di negara kita. Betul tak? Umur belasan tahun pun dah menghadapi penyakit mental, penyakit kemurungan yang sanggup bunuh diri, sanggup mencederakan diri. Kan? So benda ni sangat membimbangkan. Sebab apa? Sebab ramai yang tiada pengetahuan tau. Ramai yang ambil endah dan tak endah je. Ramai yang tak merawat dengan cara yang betul. Sebab itulah banyak sekarang ni kes-kes yang terjadi sekarang ni. Macam-macam dah terjadi. Betul tak? Korang pun tahu kan? Macam-macam kes sekarang ni. Sebab perasaan kemurungan ni adalah perasaan sedih yang berpanjangan tau. Perasaan sedih yang berpanjangan, yang tak dapat dia nak kawal. Dia dah tak boleh nak kawal tau dalam diri dia. So kalau boleh janganlah macam tu. Elakkanlah perasaan sedih tu. Kalau boleh elakkan berpanjangan. Buat aktiviti yang korang happy. Paling utama dekatkan diri kita dengan Tuhan kita sebagai umat Islam. Kita dekatkan diri kita sebagai umat Islam. Sebagai umat Islam, kita dekatkan diri kita dengan Tuhan kita, Allah kita. Itu cara kita untuk atasi kemurungan. So manjakan diri di spa lepas PKP, ambil udara segar, pergi taman. Betul. Banyakkan mengaji. Betul sangat tu. Itu adalah antara apa yang perlu dibuat. Siapa-siapa yang mengalami kemurungan tu perlu buat macam tu lah. Okay? Jangan cipta kesedihan tu yang berpanjangan tau. Jangan cipta kesedihan tu berpanjangan, berterusan tau. Okay? Korang elakkanlah. Sebab apa sekarang ni kita pun tahu, kita faham. Ramai orang mempunyai masalah diorang kan. So kita sebolehnya janganlah rasa diri tu
terlalu membebani tau. So kita sentiasa positif dalam diri. Sebab itulah positif dalam diri itu sangat penting tau. Positifkan diri kita, sentiasa positifkan diri kita. Kalau kita cepat-cepat marah tu, kita cepat-cepatlah ambil wuduk kan. So itulah apa yang Mira sharekan hari ini. Apa itu kemurungan. Okay, semoga dia bermanfaatkan kepada orang lain juga. Korang boleh share dengan kawan-kawan korang, supaya siapa-siapa yang ada penyakit yang ada simptom-simptom kemurungan tu, distress tu, stres tu adalah kemurungan lah tu. So cuba elakkan lah. So buat aktiviti yang korang yang boleh buatkan korang gembira kan. Cuba. So jangan selalu sedih-sedih kan. Jangan selalu sedih. Kita tahu semua orang ada masalah dia, masalah tersendiri kan. So benda ni, masalah ni mesti ada jalan penyelesaian dia. Setiap masalah mesti ada jalan penyelesaian dia. So kita usaha cuba selesaikan sebaik yang mungkin. So jangan terus fikir negatif je tau. Apa-apa tindakan buat di luar. Sebab apa? Bila kemurungan ni, emosi, tekan emosi ni, dia membuatkan kita akan ada satu perasaan halusinasi tau. Perasaan halusinasi yang boleh kita membuat sesuatu di luar jangkaan kita. Itu yang bahayanya kemurungan ni. So korang jangan berpanjangan, sedih itu jangan berpanjangan tau. Cari solution je, cari solution. Ambil apa yang Mira share tadi tu, cuba amalkan. Okay? Terima kasih siapa yang join live hari ni. Terima kasih banyak-banyak. So apa yang Mira share hari ni semoga bermanfaatkan kepada korang, bermanfaatkan kepada orang-orang lain juga tau. Sebab masalah kemurungan ni sebenarnya serius, sangat serius. Kita jangan ambil endah dan tak endah je tau. Sebab kita semua perlu sayangi diri kita tau. Sayangi diri kita, hargai diri kita. Okay? Kalau macam tu, Mira share sampai di sini je lah. Thank you siapa yang support tu, siapa yang selalu support, siapa yang selalu bagi feedback positif dengan Mira. Okay, Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Okay, so Mira rasa share sampai di sini je lah. So hari ni hari weekend, manfaatkan masa korang bersama keluarga-keluarga yang tersayang. Okay, buat aktiviti yang mengembirakan. So kita jaga diri kita, jaga keluarga kita. So semoga kita selalu sihat-sihat selalu. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala selalu. Okey. Kalau macam tu Mira akhiri sampai di sini je lah. Okey. Assalamualaikum. Bye.